ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Dan insyaAllah kita sambung. Kita masuk huraian yang kelima. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Okay, insyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu ain. Apa dia? Ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tu kata pengarang. Jadi dia kata bermula permulaan dan umbi ataupun asas bagi segala perkara yang dituntut ke atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya hak jadi asas, umbi. Kita tahulah asas ni benda kan. Nak buat sejid hari tu, nak ada tapak dulu asas. Ada tapak. Lepas tu piling pula. Tu nak kemah tapak. Tu asas. Hak mula-mula sekali dalam pembinaan masjid ni, tapak dulu. Tu. Jadi dalam agama kita, dia kata hak segala perkara yang dituntut. Maksud segala perkara yang dituntut ke atas tiap-tiap mukallaf, apa dia hak besar sekali, hak mula-mula sekali adalah mengenal ia orang mukallaf tu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semayang dituntut tak ke atas tiap-tiap mukallaf? Dituntut. Puasa, zakat, haji. Tapi hak besar sekali, hak mula-mula sekali adalah mengenal ia akan Allah. Itu nombor satu. Jadi semayang dengan kenal Allah, besar kenal Allah dulu. Semayang ni hak yang kedua besar, lepas daripada mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nombor satu ni. Kena kenal Allah dengan kenal erti kata yang sebenarnya. Bukan kenal main-main, kenal sungguh. Sebab orang yang kenal Allah ni, Allahumma salli ala Muhammad, hak mula-mula akan lahir pada diri dia tawaduk, rendah diri. Sebab tu hari ni kita tak pelik lah kalau kita tengok semayang rajin dah, tak tinggal sejid, baca Quran berang tiap-tiap malam, tapi sombong. Tengok orang tak boleh senyum. Apa lagi? Selisih pun tak boleh tegar. Inilah. Ni orang yang sombong. Orang tak kenal Allah dia gitu. Sebab tu kena kenal Allah dulu. Sebab bila kenal Allah, kita akan sedar ke diri. Siapa Allah yang menciptakan kita? Ni nak kenal ni. Nampak? Yang menciptakan akan kita. Kalau Allah tak cipta kita, tak ada kita atas muka bumi ni. Dah cakap besar lah. Tan Sri, Datuk, lagi YB, ulama, tok guru, tok imam, tak ada kalau Tuhan tak buat. Maka ni pentingnya kita kenal Allah dulu. Nampak? Tu. Semayang tu menandakan tanda syukur kita kepada Allah. Dah kalau dah kenal Allah, nak tubik mana syukur? Berapa orang yang semayang dengan syukur sungguh? Lahir pada hati dia mensyukuri nikmatul ijad. Nikmat Allah mengajarkan akan dia. Kalau orang disedar sungguh, semayang subuh dia confirm khusyuk. Betul? Kalau disedar sungguh, nak cari orang ni payah. Tu kata nak kenal Allah dengan erti kata yang sebenarnya. Jadi pengenalan Allah yang kita nak ngaji kitab kita ni, kenal Allah melalui akal. Bagi kita orang awam mula-mula.
Macam para sahabat arifin billah tu, dia mengenal Allah dengan musyahadah. Sebab tu boleh khusyuk mayang. Itu pentingnya kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Asah dia, umbi dia dengan segala perkara yang dituntut ke atas kita tiap-tiap mukallaf ni adalah mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut aturan Ahlussunnah wal Jamaah. Guana kita kenal Allah. Sekarang ni orang kata kenal belaka Allah. Allah Tuhan kita kata. Tapi nak kenal. Biar kita yakin Allah ni ada lagu mana. Nak kenal lah tu. Kalau setakat tahu ada, lagu mana tak tahu, kenal kok mana. Ayat tambah kenal Puak Arung. Lepas tu kita tanya Puak Arung duduk di mana. Tak tahu kau. Dia Puak Arung orang lagu mana. Tak tahu kau. Atau panggil tak kenal. Tu bos sekadar nama dengar orang sebut Puak Arung atak. Macam kita hari ni lah. Bila sebut Allah, kita kena kenal Allah siapa. Allah ni wajib ada. Sungguh ada. Sengoti ada. Bukan tak ada. Wajib kita nak pegang. Dah ada lagu mana? Ada Allah ni, tidak ada permulaan bagi adanya. Tu nak pegang kemau. Itu i'tiqad kita, akidah. Pegangan kita. Biar kita boleh yakin gitu. Nampak? Ada Allah ni lagu mana kak? Ada Allah Ta'ala ni baqa. Kekal, tidak terima binasa selama-lamanya. Ada Allah ni gana kak? Ada Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ada Allah Ta'ala tu bersalahan dengan segala makhluk. Dari segi zatnya, sifatnya, af'alnya. Itu akidah. Kalau kemah akidah, comel betul, insya-Allah baru kita semayang, ada pahala. Nampak? Sebab akidah betul. Akidah tak betul, coh dahi pun, tukar sejadah 100 lah pun, tak diterima oleh Allah. Sebab kita akidah tak betul. Ini yang kita pentingnya. Nombor satu kali, kenal Allah. Siapa dia Allah ni? Tu. Allah ni Tuhan kita lah. Yang ciptakan kita. Kita bangun pagi tadi, siapa yang membangunkan kita? Ke membangun diri? Orang tu jembah. Gagah benar mu nak bangun diri. Tu. Sebab tu orang sedar bila bangun, alhamdulillah. Baca dulu doa bangun tidur. Sebab Allah yang membangunkan kita. Allah yang menghidupkan kita. Tanpa Allah tak hidup. Betul tak ni? Ni bangun sombong. Ni kita. Sebab kita tak kenal tu. Okey. Jadi mengenal ia orang mukallaf tu akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rasulnya Allah. Kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal guana ustaz, Nabi wafat dah. Kenal sifat-sifat dia. Apa? Sebab tu untuk melahirkan cinta Nabi ni maulid pula ni. Maulidur Rasul. Sambuk pula kayak gini. Beragak kita. Rasul tak kenal setara barah. Tu jadi adab. Lagi. Tak? Orang beragak, kita beragak. Rasul tak kenal setara barah. Untuk tu panggil orang yang sambut maulid ni, itu kerana dia cinta ke Nabi. Sebab Nabi ni membawa rahmat, membawa nikmat yang besar, membawa kebahagiaan. Tu dia ingat sangat ke Nabi. Tu ulama buat maulid supaya kita ingat jasa Nabi SAW. Jadi orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi ni, orang lagu mana? Sebab dia sedar Nabi tu bawa nikmat kepada dia. Nikmat apa? Nikmat agama. Dah kalau kita sambut Nabi, agama dah belajar mana nikmat, mu ikut orang je lah. Orang sambut, kita sambut retek. Berat menanang ni panggil. Betul tak? Jadi nak sambut, kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Macam mana tanda kita gembira? Yang pertama sekali kita kena kenal Nabi. Yang kedua, kena selawat banyak-banyak. Ni hari Jumaat Sekarang tak khotik royak kan? Lepas tu yang ketiga, amal sunnah Nabi SAW. Amal sunnah Nabi. Baru yang keempat, baru dah datang rasa cinta kepada Nabi. Cinta dan rindu. Baru timbul rindu. Kita tanya kita hari ni, rindu tak ke Nabi? Rindu tak? Kalau tak rindu ke Nabi, berat nanahmu. Betul tak? Kita semua ni. Kalau kita tak rindu untuk bertemu Nabi, Nabi tak rindu untuk bertemu kita. Tu begitu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak rindu untuk bertemu Allah, Allah Taala pun tak ingin nak bertemu kita di akhirat hari. Jangan main-main.
Cek diri kita. Hak Nabi kata aku rindu pada saudaraku. Siapa dia? Kita semua ni dah. Kalau kita rindu ke dia. Kalau kita tak rindu ke dia, dah soal gelak gambar. Mu rindu ke biti, ambil biti je. Tahu tak? Tu. Sebab tu rindu-rindu ni kerana kenal. Bila kenal, selawat banyak-banyak. Patut amal sunnah dia. Barulah rasa cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Hati kita tidak boleh berdusta. Orang tak tahu. Luar dia boleh tengok. Kita dengan comelnya, ngaji semayangnya tak tinggal. Tapi hati kita, Tuhan tahu. Cinta dan rindu atau tidak. Tu sebab dia duduk di hati. Faham? Jadi tepat kita muhasabahlah diri kita. Ada rindu tak ke Nabi? Berasa tak ingin sangat nak jumpa dengan Nabi SAW. Kalau berasa, insya-Allah, alhamdulillah, Nabi tunggu kita di masa nanti. Nampak? Orang yang merindui Nabi, Nabi tunggu. Kita bangkit, Nabi ada dah tunggu syafaat kita. Nak syafaatkan kepada kita. Ni kalau kita rindu. Kalau mu rindu ke harta benda sama, standby lah. Korung tunggu kita. Bapak harta korung. Hak tunggu kita masyar nanti. Orang hak sombong, dak sambung indah ke orang tu, jumpa orang dak tegak, peraung bapak segala sombong. Hak tunggu kita di masyar nanti. Maka inilah kita nak sedar. Ni pentingnya. Nombor satu sekali, asas kenal Allah, kenal Rasul. Nampak? Baru kita semayang comel. Semayang tu tanda syukur kita kepada Allah. Baru comel sungguh. Perhubungan dengan Allah comel, perhubungan dengan manusia comel. La ilaha illallah, perhubungan dengan Allah. Muhammad Rasulullah, perhubungan dengan manusia. Tu kita nak faham dua kalimah tu. Nak kenal Allah dan Rasul. Kenal Allah, tak syirik dah dengan Allah. Kita tak bergantung selain pada Allah. Susah kita minta tolong Allah. Yang kedua, kenal Nabi. Lagu mana Nabi ajar perhubungan dengan manusia, perangai yang Nabi tunjuk. Maka ni kita ngaji ni, kita ikutlah lagu mana Nabi buat. Betul? Nabi pagi-pagi lagu mana dah. Sedekah dulu, cari orang susah dulu. Dah kita pagi bergerak hidup Kedah, Kedarah kenyang, balik ajak anak bini berau. Orang sesak dak cara setara barah. Anak yatim sak patak tak tahu pala. Ada mana sunnah? Mana sunnah Nabi? Nampak? Kena amallah sunnah. Okey. Tu Nabi ajar tu nak kenal sangat Nabi ni sebab nak ikut Nabi. Dan dikehendaki dengan mengenal ia. Lagu mana? Yakni mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf. Nampak? Maka kena tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu ketahui sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tahu. Jadi tahu ni kita ngaji ni. Tanpa ngaji tak tahu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu ni dengan belajar juga. Dok belajar tak boleh. Maka ni kita duk nadah ni. Tak sunyi-sunyi. Lepas sekitak, lepas sekitak. Nampak? Nak tunggu ilmu ni bukan mudah. Kefahaman kita tu makin hari nak suruh mantap semua. Makin tinggi pemahaman kita. Nampak? Makin banyak apa yang kita faham. Sebab tu kena berulang-alik. Ngaji semua, jangan jemu ngaji. Jangan berasa pandai tu tak betul dah. Betul tak? Okey. Dengan tentu sungguh mengetahui serta mengaku dan mengaku putus masuk 100% jazam, tak ada syak zon dan waham. Di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Bila dia kata tiap-tiap mukallaf, semua sekali tak tinggal. Tu tiap-tiap tu isyarat pada jamak kesemuanya. Tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh. Tentu sungguh sengati. Ya belaka tu. Tentu, barang sungguh. Kena pegang itu. Tentu sungguh sengoti segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Segala perkara yang wajib bagi Allah. Apa dia kita ngaji dah hari tu hukum akal kan? Takrif hukum akal itu. Ingat dah. Segala perkara yang wajib bagi Allah. Semua sekali sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Wajib kita pegang sungguh, tentu sungguh sengoti.
Contoh seperti adanya Allah. Iyalah tu. Ada Allah tu. Sifat yang wajib lah tu. Tu. Wajib ada sungguh. Wajib ada, sungguh ada, sengoti ada, bukan tak ada. Nak pegang itu. Bukan tak ada tu barang mahal belakang. Wajib ada, sungguh ada, sengoti ada, bukan tak ada. Bukan tak ada tu menguatkan lagi. Nampak? Bukan tak ada. Tu. Gitu nak pegang sungguh. Biar yakin sungguh-sungguh Allah tu ada. Ni nak buat pegangan. Kita orang awam ni nak lepas ni dulu. Buat pegangan. Puak-puak sufi tu, ahli-ahli tasawuf, dia dengan musyahadah dah. Hak tu kejak terus lah tu. Orang tu tak derhaka dah kepada Allah. Kita kenal tapi lawang lagi. Sebab itikad kita, pegangan kita dengan dalil akal baru. Tak kuat. Untuk buat pegangan je kita nak sah ibadah. Okey. Dan tentu wajib bagi Allah Ta'ala, dan tentu tidak segala perkara yang mustahil pada Allah Ta'ala. Tentu tidak. Kalau kata Tuhan tu tak ada, tentu tidak sekali-kali. Itu mustahil. Tak boleh terima kita. Tak terima. Tak. Waktu nak yakin ni. Tak. Seluruh Tok Jembar kata Tuhan tak ada. Kita seorang kata ada. Sebab apa mu kata ada? Aku ngaji. Aku yakin bahawa Allah ada. Sebab tu ilmu akidah tak boleh ikut orang. Tak boleh. Kalau ilmu fiqh dah apa, kita sandurkan kepada Imam Syafi'i ke? Tak. Fiqh usuluddin berakidah tak boleh. Tak boleh sandur ke orang. Kita sendiri pegang. Sebab tu semua orang kata Tuhan tak ada, tetap kita kata ada. Sebab kita yakin. Ilmu yakin. Kita boleh kata Tuhan ada tu, kita ngaji. Tak, kita fikir. Kita tengok dalil-dalil yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia tu ada. Kita dah ikut orang. Okay. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Lagu mana yang harus? Seperti ada kita ni. Harus bagi Allah. Mengadakan akan kita. Tak ada kita. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah mengadakan ataupun meniadakan akan makhluk. Meniadakan akan mungkin. Tak wajib bagi Allah mengadakan kita. Harus bagi dia. Dia nak mengada. Tanya mengada. Ada kita. Kayak gini buat tak ada pula. Orang Tok Jembar ada ramai-ramai ni. Kayak kita ada pula lagi. Pas orang-orang. Dah dulu keliang. Dah semestinya tua lagi dulu. Kok muda berlambak lagi. Faham? Tu Allah Ta'ala meniadakan akan kita pula. Tu harus. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tiga ni. Tiga ni nak pegang kemah ni. Wajib, mustahil, jaiz. Harus. Okey. Serta dalil-dalilnya. Tengok. Serta dalil-dalilnya. Kita nak pegang tu ada dalil. Ada bukti. Ada pertunjuk. Tu bawa kemah. Tak, mana bukti mu kata Tuhan tu ada? Kita kabur alam ini sebagai buktinya. Tak? Itu kabur. Itu dalil akal. Kemah. Serta dalil-dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Kitab kita ni ada dua dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli Quran, hadis. Tu dalil akli yang ni kita fikir. Tu maka ni baru lepas kita. Okey. Kita pergi. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Rasul. Dan serta dalil-dalilnya. Segala perkara yang wajib bagi Rasul. Tu kita akan ngaji lagi. Sifat yang wajib bagi Rasul tu ada berapa? Ada 4. Tu sifat yang wajib bagi Rasul ulama pilih 4. Tu. Serta dalil-dalilnya. Ada dalil juga. Okey. Serta dalil-dalilnya. Tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Rasul dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Hak mustahil bagi Rasul contoh dia pelawak.
Tak dusta. Hak tu mustahil lah tu. Itu nak tahulah. Jadi hak tu yang wajib kat atas kita ngaji insya-Allah. Sampai depan lagi panjang umur kita akan ngaji. Tak? Jangan tu. Kalau panjang umur kalau dak mati lagi. Nampak? Kalau mati dah buat kan dah. Mati tengah ngaji dak apa. Tak? Mati dalam kita tengah belajar. Okey, habis itu. Tergi sikit lagi. Bukanlah tengok je khabar. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Allah Taala. Kerana kata tak. Oh, kau kelabu mata. Apa? Nah, kena pakai spek ke? Angau lah pakai spek pasal cerah ni. Okey. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Kerana yang baru tak dapat mengetahui hakikat yang qadim. Okey. Habis itu dulu. Tengok. Jadi kata ulama bukanlah kenal Allah ni, kenal zat dia. Tak? Bukan. Sebab hak baru tak dia kenal hakikat yang qadim. Maksud kita ni baru lah. Baru lagu mana? Dulu tak ada. Baru ada. Itu maksud baru. Macam mana nak mengenal yang qadim? Maksud kenal bukan kenal zat. Kita mengenal ni mengenal sifat-sifat dia. Tu. Batu ulama ayat macam mana nak kenal Allah? Kenal diri kita. Macam mana nak kenal diri? Ngaji sifat 20. Tu ulama wadah. Ulama wadah. Susunang nak kenal tu. Nak kenal lagu mana Allah? Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Sebab dia qadim. Tak, ia bukan baru. Tak sama macam nak kenal dia. Kenal sifat dia lah. Apa lagi? Kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak kenal sifat-sifat Allah? Belajar sifat 20. Tu ulama awak tu. Belajar sifat 20. Sebab kita ngaji sifat 20 ni, ngaji sifat Allah. Bukan ngaji zat. Ada orang ngaji zat 20. Tak ada. Orang ngaji sifat 20. Nak mengenal zat Allah tu kena kenal sifat-sifat dia. Nampak lagi? Maka tu. Ni kita duk ngaji sifat-sifat dia lah ni. Jadi susunan ulama awak nak mengenal Allah dengan sebenar-benar. Sebelum kenal Allah, kenal diri. Sebelum kenal diri, ngaji sifat 20. Tu baru tu sistem. Kita sekarang ni belajar sifat 20 dulu. Lepas ngaji sifat 20, kita kena kenal diri kita pula. Baru boleh kenal Allah dengan erti kata yang sebenarnya. Sebagaimana pengenalan para-para arifin billah, syuhada, siddiqin. Tu sistem. Siapa aja? Ulama buat Quran aja. Bang, mula-mula ngaji sifat 20 fikir dulu. Yang kedua ngaji diri kita. Baru kita boleh kenal Allah. Dalilnya sanurihim ayatina fil afaq. Ni Quran aja. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda wujudnya kami, kekuasaan kami di segenap penjuru. Yang ni ngaji sifat 20. Macam mana boleh kata Allah ada? Dalilnya alam ini. Itu alam kabir. Tu sanurihim ayatina fil afaq. Maka ni keluar sifat 20. Kenal Allah melalui fikir. Dalil langit, bumi, gunung, ganang ni sebagai bukti adanya Allah. Tu pekat kita. Macam mana nak kenal sebenar lagi? Wa fi anfusihim. Dalam diri mereka sendiri. Anfus tu diri batin, rohani kita. Anfusikum. Sebab dia kata anfus. Nak faham? Diri batin kita. Yang ni musyahadah kita sebagaimana di alam roh hari tu. Hak ni tak ada lagi. Maka barulah orang ni hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga jelaslah kepada mereka bahawa Quran benar. Baru wasami'na wa ata'na. Orang ni dengar Quran dia patuh terus. Tak tawil, taat lalu. Sebab dia kenal Allah dengan erti kata yang sebenarnya. Ni Quran aja. Baru kita boleh yakin Quran. Ni baca Quran tak yakin. Sebab apa? Tak kenal Allah. Orang kenal sungguh, wasami'na wa ata'na. Betul? Dengar patuh lalu. Atau orang yakin betul. Tu ukurlah kita hari ni. Pengenalan kita setakat mana?
Kita kata kita kenal Allah, tapi apa hak Allah khabar mudah percaya, mudah yakin. Nah, kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan ajar dalam Quran, dah infak. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Siapa nak khusyuk dalam semayang, infak. Nampak lagi? Nah, sedekah tu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dah apa sayang gok pitih nak khusyuk semayang. Nah, nak khusyuk semayang bukan takbir apa gegar bukan. Bukan betul makhraj tajwid tu. Dah cuci hati tu. Bang, sedekah baru rapat diri kita dengan Tuhan. Itu Quran khabar. Kalau kita yakin, berebut tubik pada sliding lagi, sedekah lalu cari orang susah lalu. Betul tak? Sebab nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yakin Quran. Macam mana nak boleh yakin? Kenal Allah dulu. Kenal dulu alam kabir. Ngaji sifat 20. Lepas tu ngaji pula ilmu diri. Kenal diri kita pula. Musyahadah kita di alam roh lagu mana. Sebab kita baru nak kenal mana hakikat Allah yang qadim. Jadi kena pergi hakikat diri kita pula. Kita semayang tadi, kita kata dak wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Wajah mana? Hak ni baru. Tidak boleh menghadap Allah. Jadi ulama tafsir siapa dia? Roh, batin kita yang menghadap Tuhan. Sebab tu bergegar jantung. Faham? Sebab tu dia memandang sungguh Allah yang menciptakan 7 tala langit dan 7 tala bumi. Ini sistem pengajian. Jadi kita kena ngaji biar betul. Ikut sistem hak Nabi ajar, ulama ajar. Baru jadi Islam berkualiti. Faham? Bukan setakat Islam mari semayang je. Perangai tak menepati dengan kehendak sunnah. Faham? Ni kita nak. Maka inilah sistem kita mesti belajar. Nak mengenal hakikat zat tak boleh. Tak boleh sebab kita baru. Kita ni baru. Akal tidak boleh memikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Pecah kepala tak temu. Faham? Tak dah fikir gila ising tak temu lagi. Kalau fikir ngotok, tak boleh pergi ngotok. Faham lagi? Tafakkaru fi ni'matin min Allah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang nikmat yang Allah Taala kurniakan kepadamu. Jangan fikir tentang zat Allah. Pernah tak kita kenang nikmat Allah? Nikmat hidup. Fikirlah. Nikmat hidup kita ni boleh nyawa soseh-soseh. Siapa we kita hidup? Kenangkan nikmat tu. Baru kita dapat mengenal akan Allah yang memberi nikmat kepada kita. Maka ni sistem yang diajar oleh Nabi SAW. Ikutlah. Kena mikir biar banyak sikit. Jangan mikir nak cari kaya je. Ni ada kerja lain. Hari-hari nak cari pitih je. Buat miak. Kaki peceng lagi pelang dah. Aku nak boleh peceng lagi piti nak buka kedai, nak buat rumah kedai boleh 4 pintu. Dah jual 1,000 sepintu, 4,000. Faham lagi? Nak ada benda lain. Nak mati dah kita ni. Faham? Duk fikir nak kaya macam kau peceng kau gila. Ramai hok jadi gitu. Pak Ming. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan jadi gitu kita. Dan minta sisih, minta jauh daripada Allah, makin tua makin cinta pada dunia. Makin disibukkan dengan harta benda. Dah ayah. Biar kita disibuk dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu masa muda kita kerja kuat dah. Nak tanggung anak, nak besar anak, nak beri pelajaran ke anak. Kerjalah. Islam tak marah kerja. Kerja sungguh-sungguh. Faham lagi? Macam tak mati itu kerja. Tak apa. Kerja seolah-olah kita tak mati. Tak apa. Sungguh-sungguh. Tapi ingat, beramallah kamu seolah-olah mengatakan hati esok. Jangan main-main. Ni cari pitih macam tak mati. Beramal tak setara parah. Ni kita nak. Ni orang yang peceng-peceng tu yang mesiang pula tengok. Situ buka pintu kedai 4 buah pintu. 1,000 pintu yang tak. Tak ada 4,000. Tu bagi yang rumah. Tu rumah sewa pula ada. Nak buat benda tau. Faham lagi? Ni kata jangan jadi gitu kita. Buang kecintaan pada dunia tu, buang dulu. Baru selamat kita. Okey. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Okey, namakan ilmu usuluddin.
Dan juga dinamakan dengan ilmu tauhid. Sebab apa panggil ilmu tauhid? Sebab bila kita ngaji sifat 20 ni, kita jadi orang yang mentauhidkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengesakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun syahadah, mengesakan zat, sifat dan af'al. Kena mensatukan sungguh. Jadi bila kita ngaji ilmu ni, jadi kita mengesakan akan Allah. Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, mukabur ke umatmu, walau mu nak kena bung, nak kena bunuh, nak kena nak kena igak, nak kena cicang, murayah ke umatmu aku sezat, sesifat, seaf'al. Dah kita sebagai orang beriman ni, kaburlah korang. Tubik pada pintu ni, kaki sliding belah-belah minum air tu, dah jumpa saya lama-lama, kabur ke dia. Mak, Tuhan nisa je. Roti canak pun makan tu, roti mari pada gandum. Gandum Allah Ta'ala tumbuhkan. Nasihat dia. Ad-dinu nasihat. Kalau kita ngaku kita orang beragama, tolong nasihat orang. Apa lagi? Tu. Baru dia panggil kita orang yang beragama. Sebab agama ni nasihat. Jumpa saya rodong nasihat dia. Tak, mak mu kenal dak gitu Tuhan mak tak kenal lagi, kena kenal mak. Allah yang buat kita. Mu makan gandum tu Allah Ta'ala yang buat. Kita tak mampu nak buat pun. Mu hidup pagi tadi Allah yang berhidup. Mu boleh kunyah makanan tu Allah Ta'ala yang bagi. Semua dengan izin Allah. 3 patah. Sudah lepas tu kita makan roti canang ke dia. Jangan banyak sangat. Banyak yang serabut pula. Ni betul-betul nak nasihat orang siapa orang nak suap roti tak boleh. Faham lagi? Serabut. Tu tak boleh buat gitu. Kita kena ada hikmah. Faham lagi? Jangan sarah saja-saja. Lalah je rembah roti muka darah itu. Bau baik kau jauh. Dah, kita kabur 2-3 patah sudah. Sebab yang memberi hidayah Allah. Tu biizni rabbihim. Dah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur biizni rabbihim. Kena ingat tu. Kita pendakwah ni. Kena ingat. Kita nak nasihat orang. Kita Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, hei Muhammad, untuk benda litukhrijan nasa, supaya mengeluarkan manusia zulumati ila nur, daripada gelap kepada cerah biizni rabbihim. Kita kabur setakat apa yang diajar oleh Nabi je. Tak yang beri petunjuk, yang buka hati dia Allah. Baru tidak kabur banyak. Ni kita bahasa kita beri faham. La ilaha illallah. Macam kita ngaji sifat 20 kau. Kita sarah sifat 20 ni tak payah berjela-jela. Sikit sudah. Kaedah yang kita buat tu boleh faham dah. Padanglah. Kalau tak faham juga, serah pada Allah. Ni tak. Sarah sifat 20, mula-mula nampak dah orang dengar. Lepas tu dia putar banyak orang awak lari kono, dah tak nampak pula. Sebab tu orang tak mau ngaji sifat 20. Inilah masalah hamba dengar orang ngadu sifat 20. Apa? Sikit je. Kita kabur sistem yang kita royak ni, boleh faham dah. Apa? Kalau mudah boleh faham juga, serah pada Allah. Contoh, hamba buat ibarat, mudah je. Sebab tu mengajar sifat 20, rekah. Tok guru hamba ajar gitu. Bang. Tapi poin yang kita kabur tu mesti tepat. Tak? Contoh kita sekolah dulu. Kita sekolah, ingat tak kita sekolah? Cikgu first class ni ajar kita ni. Nah, masa sekolah di Pulau Menengah, rasau kertih dulu. Cikgu memang power punya cikgu Aisyah tu. Ajar matematik, memang power je. Betul lagi? Dia ajar. Nah, dia ajar tak boleh jawab lalu dah. Matematik, bijak tak bijak. Dia kaedah yang dibawa. Tapi dalam 40 orang nak murid ni, ada yang tak faham. Betul? Itu kelemahan akal kita satu. Mungkin orang tak ada tak boleh faham lagi. Mana teknik yang dibuat tu memang mudah faham dah. Ada yang payah faham, ada yang mudah faham. Itu yang terbaik dah tu. Maka kalau tak faham tu, serah pada Allah. Lepas tu selagi pula usaha kita. Dah mu payah faham. Mu kena buat latihan. Apa lagi? Mu kena buat tuition. Dah, kena buat study group. Nampak? Sebab mu lemah. Betul tak ni? Itulah. Dah, kaedah yang dibuat tu comel dah. Sebab tu bersih periksa kan. Nak tahu periksa. Buat periksa matematik, ada orang ni 100%. Orang ni ada 85, orang ni 70. Orang ni ada fail 22. Cikgu tu ajar sama je. Betul tak? Begini kau kita ngaji sifat 20. Tak? Kau tu guru ayat tu tepat dah tu. Kau tu ngaji betul lah. Kaedah yang terbaik. Tapi ada kalangan anak buah dengar tu, ada yang faham, ada yang tak. Betul atau tidak? Tak payah nak kona-kona lekok-lekok. Kita royak straight to the point. Nak buat lagi? Tak ada dah. Simple je agama kita. Nabi ajar lu mudah je. Faham?
Tak ada belik-belik. Ni kita belik-belik dengar istilah penipala. Hak tu tak mau ngaji. Jadi bengong gitu je. Betul tak? Tak payah. Tak, hak ni paling mudah sekali buat kaedah ni lah. Tu. Nampak? Maka serah pada Allah. Hak tu kita nak. Serah pada Allah. Allah yang beri faham. Tu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tu. Kena duduk situ kita pengajar pendakwah. Jangan timbul kita yang beri faham. Jangan. Ni dok. Jadi bila kita berasa kita yang beri faham, lalah kita kata kan Allah payah faham sungguh kakak tu dia akan nak wayak. La ilaha illallah. Mu tok guru sesat dah kalau mu kata gitu. Mu beri faham ke Allah beri faham? Allah ada, Allah duduk diam. Faham lagi wayak setakat tu sudah. Ada gak cikgu buat bengong. Dia kata anak murid payah faham. Bodoh suruh makan darah apa dia tu. Lah berau tu cikgu masuk angin tu. Cikgu masuk air. Allah yang beri faham. Tapi pengalaman sekolah tu tak ada lah. Memang bisa lah cikgu Aisyah tu. Cikgu Puang. Memang hebat matematik. Dah, amu pindah sekolah ke Sengatong pula tu. Dah, cikgu tengah terang apa sebab kita boleh. Cikgu kata okey, faham tak ke? Beres bau. Okey, buat soalan 1 hingga 10. Kita siap dah. Siap dah kita. Cikgu peling gitu. Warna mu esok kita. Warna tak pening aku belajar kaedah dulu cikgu ajar hebat. Nampak? Matematik. Sains. Okey, dia kaedah yang terbaik. Bijak cikgu. Ni kata cikgu penting. Cikgu kelas maktab dengan kelas ijazah dah kan sama tu dah. Gaji beza dah. Ni kata pentingnya tenaga pengajar tu penting. Dak mengajar sifat 20 ni lagi nak orang yang betul-betul faham sungguh. Boleh wayak dengan kaedah yang mudah faham. Nampak? Tu sistem je. Okey, dak payah belik-belik. Belik-belik penimpala. Rekah je. Okey. Dipanggil ilmu tauhid, yakni mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Mensatukan sungguh. Mensatukan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Dah, lagu mana kau? Af'al Allah. Af'al ni perbuatan Allah. Kita ambil contoh mudah je. Kita ni dulu ada tak? Tak ada. Dah ada ni, kita buat kita ke ada yang mengadakan kita? Ada yang mengadakan kita, iaitu Allah. Ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah lah ni. Nampak? Contoh, dah nampak lagi kita. Ambil alam luar dulu, alam kabir. Tengok, telefon ni ada dulu? Tak ada. Betul tak ni? Dah tak ada, ni ada. Telefon ni buat dia sendiri ke ada orang buat? Ada orang buat, manusia buat. Maka telefon dia panggil perbuatan manusia. Padang tu. Maka kita ni perbuatan Allah. Segala yang ada di langit dan di buminya itu semua perbuatan Allah. Maka bila perbuatan Allah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Walahuma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemah pegang. Lagi sampai ke mati pegang. Tak. Di langit dan bumi semua hak Allah belaka. Tak ada seorang hak orang lain. Tak ada. Semua kepunyaan Allah. Sebab Allah buat belaka. Betul tak? Tu. Mengesahkan af'al. Padahal tu ngaji. Cukup eh. Lepas tu mengesahkan sifat Allah pula. Sifat Allah ni benda contoh. Kudrah, iradah. Tak. Maksudnya, tengok contoh telefon ni. Tak. Ini perbuatan manusia. Telefon ni barang mati. Okey, sekarang ni telefon ni duduk sini. Lepas tu alih sini pula. Telefon ni gerak diri ke? Usuk alih. Manusia alih. Kita barang mati. Apa lagi? Dia boleh cakap, boleh gerak. Allah pun hidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa tiap-tiap segala sesuatu. Beres Tang, kita dah orang nak gerak. Betul tak? Habis mengesahkan sifat Allah. Ngaji ilmu tauhid. Dah mudah tu. Payah apa? Tak? InsyaAllah depan nukit gila kau panjang umur. Okey, hati panggil ilmu tauhid. Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini mentauhid ia akan Allah Ta'ala. Mentauhid ia akan Allah. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Ilmu kalam. Kerana bicaraan kalam Allah. Sangat payah sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dulu-dulu. Okey, ilmu kalam ni bahasa dia payah sikit. Dah sifat 22 kau. Tapi huraian dia dalam. Hak tu kita orang awam ni tak payah lagi. Hak ni Imam Ghazali besar ni berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam. Imam Ghazali besar dah. Bahaya. Sebab cara bab bicara kalam Allah Subhanahu wa taala. Di situlah timbul kalam Allah ni. Koding ke baru ke? Tu timbul belaka tu zaman ulama dulu. Faham lagi? Dia cakap ilmu kalam.
Tu tak apalah. Kita orang awam ni dah secara. Hak tu dulu. Ngaji hak ni dulu. Bila kita faham, kena ngaji kau ilmu kalam. Sebab dengan ilmu kalam ni lagi meyakinkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji bab ilmu kalam. Bab Quran ni panggil. Dia ngaji. Tu. Maka orang ni lagi yakin. Jadi tiru sama fitnah dah. Zaman Imam Malik dulu sehingga Imam Malik ditakak, diigak. Dipenjara. Kerana benda nak suruh Imam Malik kata bahawa Quran tu baru. Jadi Imam Malik kata qadim. Maka igak. Sebab apa dia nak sangat Imam Malik kata baru? Sebab Imam Malik ni ulama masyhur. Bila dia kata baru, ramai orang ikut. Dia gitu tu. Jadi tetap pertahankan. Jadi dia kata qadim. Tu dia tu. Tapi sebenarnya hakikat yang perbicaraan sungguhnya bahawa Quran yang dikatakan kalau kita duk baca pun sebut itu baru, bukan qadim. Baru. Tu bahasa ulama tu. Hak tu kita nak faham, hak tu ngaji. Stok situlah. Habis itu je. Tu kita serah pada ulama dulu. Kita panjang umur, faham dah ilmu suludin setakat kita orang awam, pergi naik lagi. Ngaji lagi sampai ke mati. Faham? Biar kita reti sungguh ilmu kalam. Hebat kita kalau tahu waktu kenal Allah dengan erti kata yang sebenarnya. Ilmu kalam. Dia ayat bab Quran. La inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkannya tu Al-Quran. Jadi Al-Quran ni hak turun ni sifat kalam yang ada pada Allah ke hak mana? Hak tu perbicaraan ulama. Hak tu kita secara lagi. Ngaji akidah ni dulu. Okey, ataupun dipanggil ilmu kalam. Sebab tu dia kata ilmu kalam ni mana? Dia kata kerana bicaraan kalam Allah sangat payah, halus. Sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dulu-dulu. Tu. Okey. Habis itu. Sikit lagi. Tak. Ya, kita start ni 6.30 hak. 6 dulu. Awal lagi. Jadi berapa minit lagi? 3 minit lagi. Habis. Dah lebih kita tak rasa orang ada kerja banyak. InsyaAllah kita baca sikit yang hidang. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap mukallaf itu dalil yang ijmali. Dalil yang ijmali. Iaitu yang reti empunya bagi dirinya. Tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolak segala syubhah yang didatangkan atasnya atau pada menolak iktiraf-iktiraf ke atasnya. Dalil ijmali ni dalil rekah. Tu. Kita nak royak orang tak boleh, tapi bagi diri kita boleh. Tak? Kemah dah. Orang kata Tuhan tu ada tak? Ada. Tak mana dalilnya? Langit bumi ni sebagai buktinya. Tak mustahil. Tak langit bumi ni nak ada dengan sendirinya. Mesti ada yang mengadakan akan dia. Tak, contoh, yang telefon ni dulu tak ada, lepas tu ada. Mesti ada yang mengadakan akan dia. Maka ada Allah tu, langit bumi lah sebagai dalilnya. Opah lah. Padang tu, sah tu. Boleh mayang dah. Sah dah kita. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Boleh lah. Allah dah payah mat pengaji. Tak payah. Kita tak mau ngaji. Dia ilmu kalam, ilmu akidah ni jangan duk balah banyak anyuk gitu je kita. Bukan ilmu perbahasan dengan akal tau. Nak kenal Tuhan sungguh, nak rasa lagu mana musyahadah dengan Allah, bukan duk bahas dengan ilmu kalam, bukan. Cuci hati kita, rapatkan diri dengan Allah. Tinggal hak Tuhan larang, buat hak Tuhan suruh. Insya-Allah hati bersih, dibuka hijab, dapat kita musyahadah dengan Allah sebagaimana alam ruh hari itu. Kita dah kenal dah Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ruh belaka yang kata tu. Qalu, mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami kepunyaanmu ya Allah. Tu baru sedar ke diri. Hak tu roh nak dapat tu cuci hati, tinggal Tuhan larang. Nampak? Dok ngaji sifat 20 bertahun-tahun dok bahas ilmu kalam je. Hati dak cuci, dak nampak kau. Ni kata acur kita sifat 20. Lawang kau Tuhan. Sebab kita nak belajar cuci hati. Betul atau tidak? Sistem pengajian. Sebab tu Nabi ajar dulu sahabat 13 tahun akal roh. Dua dah 13 tahun.
ajar mengenal Allah dengan akal dari langit bumi, cuci hati lalu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tengok Nabi ajar. Lepas tu di Madinah, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ilmu fiqh. Nampak? Cuci hati insya-Allah. Comel. Mudah je. Cuci hati insya-Allah. Okey. Ad-din wal amal. Agama ni mustaqam ilmu, dia kena beramal. Siapa mengaku dia beragama, kena amal. Tubik sliding lagi, amal lalu. Jumpa orang, Assalamualaikum. Nampak? Jangan sombong lah. Ni masa catung. Dah mudah amal, dah sunnah. Macam mana nak dapat cinta Nabi? Nampak? Amalkan. Biar orang nak tegur apa, kita apa? Assalamualaikum. Kita dulu bisalang. Apa lagi? Ni dah. Nampak? Jumpa budak-budak tepi jalan, tengah naik basikal tu. Berhenti break. Kita ngemutu. Kalau mengelari balak, so berhenti. Payah. Ngemutu berhenti. Assalamualaikum, dek. Nak pergi mana tu 3 orang ni? Dah pusing-pusing. Kita kata, minum air tak lagi? Tak lagi, ambil 3 hias seorang. Beli air. InsyaAllah. Tu amal lah tu. Cuci hati kita. Ni tu. Dah bayar jemaah sekarang. Rasa sedap sikit, khusyuk sikit. Kim dia. We budak 3 hias. Banyak sangat we. Ni dok setara barah. Berat menandang. Kan ni buat minyak. Dengar we salam ke orang tu jadi cuci hati. Nampak? Amalkan sunnah. Nabi ajar insya-Allah. Kan payah sangat. Tapi dah kita tu tak amal-amal. Okey. Tu masuk ijmali. Erti empunya bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu. Daripada menolak akan segala syubhah. Syubhah ni benda yang kesamaran. Contoh orang tekan lagi kita pula, iktirak ni lain tangan pada orang lain. Dah dia kata mengata Tuhan ada tu ada kan. Kita pun kata ada langit bumi gunung ganang ni lah. Dah kalau langit bumi ni tak ada, Tuhan ada tau. Ya bahar kita. Kita pun pening. Hak tu tak apalah. Untuk faham jadi kita boleh kata ada. Sebab tu salah kalau kita pergi dak kocok orang, salah. Dia orang awam ni kita pergi kocok dia jadi was-was pula. Tu haram hukum ni. Jangan kita kita ngaji ilmu tinggi-tinggi, kita pergi kocok orang. Jangan salah. Nak cakap sedap tu jadi gegar dia pula, lepas dia pegang. Tu salah. Haram kita cakap. Jadi menimbulkan was-was pula pegangan dia. Sebab dia orang awam. Janganlah. Padang tutup dia. Ni kita nak tunjuk bisa kita. Mentang-mentang kita ngaji ilmu tinggi. Nak tunjuk bisa tu salah dah. Faham lagi? Tu. Tapi kita orang awam lemah daripada iktirak ni. Tapi untuk kita sendiri, lepas dah. Panggil dalil ijmali. Tak apalah. Sah lah tu. Okey. Habis itu. Dan insya-Allah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung ada pun dalil tafsir. Tafsili dia panggil tafsilan. Dalil tu. Hak ni hak kita nak je ni. Hak ni kelas-kelas ustaz. Hak ni. Tapi kita orang awam ni tak apa duk atas tadi dulu. Sah dah tu semayang kita. Akidah kita dah ada dah. Tak apalah boleh semayang, puasa, zakat. Kita sedekah pun boleh pahala, zikir boleh pahala. Sebab kita dah ada akidah. InsyaAllah. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.